Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mempelajari sambungan bab 5 iaitu hidupan liar di Malaysia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid cikgu akan membahaskan kegiatan manusia yang akan mengancam kehidupan liar, hidupan liar di Malaysia. Kita akan belajar 5 kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Selain daripada itu, murid-murid cikgu akan menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Tengok gambar yang berada dalam slide ni. Kesian orang hutan tu kan? Okey, bagaimanakah kegiatan manusia ni boleh mempengaruhi hidupan liar di Malaysia ni? Banyak tau. Pembangunan ni harus dilaksanakan. Tetapi pembangunan yang tidak terancang akan mengancam kehidupan liar yang terdapat di Malaysia ni. Antara contoh kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia ialah pembalakan, pengkuarian, pembinaan, empangan, pertanian, pengangkutan dan perhubungan. Ini antara 5 kegiatan manusia yang telah dan akan anda pelajari di dalam bab 5 tingkatan 3 ini yang mengancam kehidupan liar di Malaysia ini. Salah satu kegiatan manusia yang menyebabkan dan mengancam kehidupan liar di Malaysia ini adalah aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan yang dilakukan tanpa dirancang dengan baik boleh menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Apabila flora dan fauna ni tidak ada habitat tempat tinggal, maka dekat mana lagi dia nak tinggal? Ini akan mengancam kita punya flora dan fauna ini yang akhirnya menyebabkan kehidupan liar kita iaitu fauna kita ni terjejas dan diancam kepupusan. Okey, selain daripada itu, aktiviti pembalakan ini juga akan menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan sebab tidak ada daun-daun, pokok-pokok yang menjadi ejen pintasan hujan yang akhirnya menyebabkan kita punya tanah tadi menjadi terhakis dan juga tandus. Okey. Selain daripada itu, kurangnya proses sejat peluhan di kawasan tadahan air iaitu di kawasan hutan. Kita panggil kawasan tadahan. Selain daripada itu, peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera turut meningkatkan suhu bumi dan semua ini akan mengancam kehidupan liar kita. Selain daripada pembalakan, aktiviti pengkuarian juga merupakan salah satu penyebab ataupun kemusnahan hidupan liar di Malaysia. Okey, sebelum menjalankan kegiatan pengkuarian, habitat hidupan liar ni iaitu hutan perlulah dibersihkan dahulu sebelum melaksanakan aktiviti pengkuarian. Oleh kerana itu, ianya menyebabkan kemusnahan flora dan juga fauna. Selain daripada itu juga, aktiviti pengkuarian ini tadi menyebabkan bunyi yang bising di sekitar kawasan kuari dan juga menyebabkan pencemaran udara di samping pencemaran air. Oleh kerana itu, kehidupan liar yang terdapat di kawasan tersebut tidak dapat hidup di kawasan sekitar aktiviti pengkuarian dijalankan dan akhirnya terpaksa berpindah mencari kawasan yang lebih selamat. Ada kalanya ianya keluar daripada kawasan hutan itu sendiri. Anda kadang-kadang boleh lihat hidupan liar berada di tepi jalan raya. Ini adalah kerana salah satu daripadanya ialah aktiviti pengkuarian itu tadi. Dia mencari kawasan yang lebih selamat untuk tinggal. Mengapakah aktiviti pembinaan empangan ni perlu dijalankan? Kenapa manusia bina empangan ya? Okey, empangan ni dibina untuk mendapatkan sumber tenaga hidroelektrik. Jadi melalui sungai yang telah pun disekat melalui empangan tadi, ia akan menjalankan arus elektrik, menghasilkan arus elektrik yang kita gunakan pada hari ini. Okey, sebelum membina empangan ni, ia memerlukan lokasi dan kawasan yang amat besar. Okey, jadi hutan-hutan di sekitar tebing-tebing sungai yang hendak dibina empangan tadi terpaksa dimusnahkan. Bila hutan yang besar ni dimusnahkan, berhektar, berpuluh-puluh hektar, ratus hektar ni. Jadi ini menyebabkan hidupan liar yang habitatnya di situ telah musnah. Ini mengancam hidupan liar yang tinggal di kawasan
empangan itu tadi. Ini akan menyebabkan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut juga terjejas dan menyebabkan rantaian makanan di kawasan tersebut turut terjejas. Seperti yang cikgu pernah terangkan dalam arus tropik sebelum ini. Okey, sebab itulah sebelum melaksanakan aktiviti pembinaan empangan, kita haruslah membuat satu perancangan yang lebih teratur. Ini nanti kita akan bincang ke bahagian seterusnya ya. Selain daripada 3 kegiatan manusia yang cikgu sebutkan tadi, 2 ini juga merupakan aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Salah satu daripadanya adalah kegiatan pertanian. Kita boleh lihat sendiri kawasan kelapa sawit, ladang kelapa sawit kan. Ladang kelapa sawit ni memerlukan lokasi yang luas untuk menanam kelapa sawit. Oleh itu, kawasan hutan ataupun habitat flora dan fauna tadi terpaksa dimusnahkan untuk membina ladang kelapa sawit. Oleh itu, ini akan mengancam hidupan liar dan menyebabkan kepusan berlaku. Selain daripada itu, tanah di kawasan itu tadi turut tercemar kerana penggunaan racun serangga dan juga baja. Selain daripada pencemaran tanah, pencemaran air juga boleh berlaku. Bagaimana ia berlaku? Apabila hujan nak turun, racun-racun serangga ataupun baja yang digunakan oleh pertanian tadi akan mengalir ke kawasan sungai yang akhirnya menyebabkan pencemaran sungai turut berlaku. Selain daripada itu, aktiviti pengangkutan dan perhubungan juga merupakan salah satu kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar. Macam contoh, untuk membina sebuah jalan raya yang besar, contohnya menghubungkan, contoh Pen Borneo lah, menghubungkan Kuching ke Sabah kan. Okey, untuk melakukan pembinaan ini, pemusnahan hutan terpaksa dilakukan. Okey, bila ia terpaksa dilakukan, ini akan mengancam kehidupan liar yang tinggal di hutan tersebut. Okey, selain daripada itu juga, ini menyebabkan kehidupan liar bertindak mencari habitat yang baru. Sebab itu kadang-kadang kita boleh nampak sendiri tiba-tiba dekat perkampungan itu ada babi hutan yang sesat. Kan? Kenapa ini berlaku? Sebab inilah tadi. Sebab habitatnya yang asal telah diganggu oleh manusia itu sendiri. Dan ini akan mengancam kehidupan liar kita. Okey, murid-murid cikgu, kita tak dapat nak biarkan kehidupan liar kita ni musnah begitu saja. Oleh itu, ada terdapat usaha untuk pemeliharaan serta pemuliharaan kehidupan liar di Malaysia. Salah satu daripadanya ialah penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran. Selain itu, membina pusat konservasi dan juga taman negara, membuat penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, penilaian impak alam sekitar, EIA, dengan mengadakan pendidikan alam sekitar serta mewartakan hutan simpan. Menerusi penguatkuasaan undang-undang, terdapat 3 akta yang digunakan untuk melindungi hidupan liar di Malaysia. Yang pertama ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pindaan 1985, yang kedua Akta Perhutanan Negara 1984 dan yang ketiga Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Menerusi Akta Kualiti Alam Sekeliling, Taman Negara dan Taman Laut telah diwartakan. Menerusi Akta Perhutanan Negara pula, hutan simpan kekal diwujudkan serta pengisytiharaan rizab hidupan liar telah pun dinyatakan dalam Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Kempen kesedaran diwujudkan dalam usaha untuk memupuk kesedaran masyarakat mengenai pentingnya hidupan liar. Antara kempen kesedaran yang melibatkan penjagaan hidupan liar di Malaysia ini adalah kempen Save the Day, kempen We Hug Tape 2018, kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan juga Hari Tanpa Beg Plastik, Hari Tenggiling Sedunia yang tak ada penggunaan straw. Semua itu adalah antara kempen-kempen yang diwujudkan dalam usaha memupuk kesedaran masyarakat ni tadi tentang wujudnya hidupan liar ni tadi dan kepentingannya tadi kepada kita dan juga ekosistem dunia.
Penyelidikan dan juga pembangunan dilaksanakan dengan tujuan bagi mengurangkan risiko kepupusan hidupan liar di Malaysia. Ianya juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar. Selain daripada itu, bagi mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita terpelihara. Okey, antara agensi-agensi seperti perhilitan, institusi pendidikan awam ya seperti UPM, Universiti Malaysia Sabah itu antara yang menjalankan aktiviti penyelidikan. Yang lain anda boleh lihat di dalam slide cikgu yang seterusnya. Seperti yang cikgu katakan tadi, aktiviti pembangunan sentiasa akan berlaku. Sama ada ianya dirancang dengan sistematik ataupun tidak. Oleh kerana itulah, Malaysia ini dia mengurangkan kepupusan hidupan liar, nak mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Ianya mewujudkan penilaian impak alam sekitar iaitu EIA. Okay? Yang ini adalah merupakan salah satu kata orang panduan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Contohnya kita nak membina lebuh raya yang besar ataupun kita nak membina sebuah ladang kelapa sawit yang berukuran sehingga 500 hektar contohnya. Okey. Jadi penilaian alam sekitar ni haruslah ditunjukkan ataupun dibentangkan sebelum memulakan projek tersebut. Apakah penilaian impak alam sekitar ni? Okey, penilaian impak alam sekitar atau Environment Impact Assessment (EIA) ialah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada sesuatu projek pembangunan yang dicadangkan dan memperincikan langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar sekiranya projek tersebut diluluskan dan diimplementasi. Maksudnya, sebelum kita melaksanakan projek pembangunan tersebut, EIA ini perlu ada dahulu. Jika ianya telah diluluskan, apakah kesan-kesan yang tadi akan berlaku, yang kita ramalkan akan berlaku, dapat dikurangkan dengan beberapa langkah yang telah digubal di dalam EIA yang telah pun dibuat sebelum projek dilaksanakan tadi. Pentingnya EIA ni sebab apa-apa pembangunan dia memang akan memberikan kesan, tetapi cara untuk mengurangkan itu harus kita buat, harus diwujudkan untuk menunjukkan bahawa kita ini perlu menjaga alam sekitar kita walaupun negara kita membangun. Secara rumusannya, menerusi video ini anda telah belajar mengenai 5 kegiatan manusia yang boleh menjejaskan kehidupan liar di Malaysia serta usaha-usaha untuk melindungi atau memelihara serta memelihara hidupan liar di Malaysia. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.